الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pengajian yang lepas kita bacakan pendapat Ibn Qayyim atau Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan kepentingan ataupun hajat kita kepada Nabi dan para Rasul, terutama sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Qayyim telah memberikan perumpamaan seperti air hujan yang turun berdasarkan ayat yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, dan juga dalam ayat-ayat yang lain. Pada hari ini kita bacakan satu lagi ayat yang Ibn Qayyim berdalilkan dengannya berkenaan dengan perumpamaan wahyu ini kepada manusia, iaitu ayat dalam surah Al-Baqarah tu, ayat 17 hingga 19, iaitu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tak faham. Ayat surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 19. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seumpama seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, apabila setelah api itu menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, Allah Ta'ala hilangkan cahaya, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan, fi dhulumat la yubsirun, mereka tidak dapat melihat, summun, iaitu mereka itu tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un, mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Ini siapa ni? Orang munafik kan? Ayat ni ayat berkenaan dengan orang munafik, iaitu ada cahaya dah keliling dia asalnya, tapi dia tak nak ikut cahaya tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala buangkan cahaya tadi, lalu meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Begitu juga Allah Ta'ala bagi perumpamaan mereka ini, au kasayyibin minas sama', ataupun seperti orang yang, ataupun hujan lebat dari langit, seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gelita, guruh dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka letakkan telinga, jari-jari mereka dalam telinga mereka, minas sawa'iq, Assalamualaikum, kerana takut disambar petir, hadaral maut, takutkan kematian, wallahu muhitun bil kafirin, Allah Ta'ala itu meliputi orang-orang yang kafir. Ayat bahagian yang kedua ni, dia kata orang munafik ni macam orang yang kena hujan, masa hujan tu gelap, dah lah gelap, ada petir, ada apa semua. Kemudian bila dia takut, dia tutup mata, dia tutup telinga dia sekali. Hadaral maut, kerana takutkan kematian. Kenapa Allah Ta'ala bagi perumpamaan orang munafik macam ni? Setelah kita baca penulis kata apa? Setelah menjelaskan sifat orang yang beriman, Ibn Taymiyah menjelaskan sifat orang kafir. Ia berkata, orang kafir berada dalam kegelapan kufur dan syirik. Ia tidak hidup. Walaupun hidup, ia hidup seperti hidupnya haiwan. Ia kehilangan kehidupan rohani yang tinggi yang disebabkan oleh iman. Dengan begitu manusia mendapat kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para rasul sebagai perantara antara dirinya dan hambanya dalam mengenalkan apa yang bermanfaat dan mudarat bagi mereka. Dia menyempurnakan apa yang menjadi kebaikan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Para rasul diutus untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengenalkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan keadaan mereka setelah sampai kepadanya. Maksudnya apa? Kenapa orang munafik, orang kafir dan orang munafik ni Allah Taala jadikan perumpamaan macam tadi? Sebab mereka ni sebenarnya dalam kegelapan, dalam ketakutan. Dalam kegelapan dan ketakutan tadi patut ikutlah cahaya, tapi dia lagi tutup telinga, lagi dia tak peduli. Nampak tak? Tapi takut mati, hadarul maut. Lagilah Allah SWT menjadikan semua orang macam ni lah. Orang munafik ni di dalam keadaan, orang kafir ni dalam keadaan tidak ada petunjuk. Bila tak ada petunjuk, mereka dalam keadaan kebingungan. Apa sebab mereka duduk dalam dunia ni yang kita bincang dahulu, apa sebab mereka duduk dalam dunia, ke mana kita nak pergi, apakah kejadian-kejadian yang berada, yang berlaku di sekitarnya ni, apa yang nak difahami, bagaimana nak difahami. Kita bagi orang Islam, alhamdulillah, bila kita lihat kejadian, kita akan pandang padanya pada qada dan qadar. Macam mana besar, macam mana pun, akhirnya kita kembali kepada qada dan qadar. Dari jiwa kita tak kacau. Tak seperti orang kafir, orang kufar. Orang kufar, kita tengok kan sebelum ni, bila MH370 tu, bagaimana sikap orang. Tak seperti sikap orang yang beriman. Ini kita kata, bila dah ada cahaya tadi, tak nak ikut. Dia tutup telinga, hadarul maut, takutkan kematian. Bahkan dia takut lagi apa yang sebagian ulama tafsir kata hadarul maut, bila dengar petir-petir tu, dia kata adalah ayat-ayat ancaman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebenarnya sebagian tafsir, ulama kata tafsir, dia mentafsirkan dengan ayat yang demikian, maksud yang sedemikian. Lalu beliau menjelaskan, tadi kata Ibn Taymiyah tadi, jadi dia kata Allah SWT telah menjadikan Rasul itu sebagai cahaya, dan orang munafik ini dan kafir ini dalam kegelapan. Sebab itulah dia kata kat sini, manusia mendapat kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat sebab Allah menjadikan para Rasul sebagai perantara darinya. Lepas tu kita kata, kita tak bertawasul tak? Yes, kita tawasul. Kita tawasul juga. Kita tawasul dengan, macam mana kita tawasul? Ahli sunnah tawasul macam mana? Ahli sunnah bertawasul juga. Ahli sunnah bertawasul dengan mengikuti, beriman dengan Nabi SAW. Ahli sunnah bertawasul dengan Nabi juga. Golongan-golongan ni dia kata, puak-puak ni menolak tawasul. Dia kata puak-puak Wahabi menolak. Assalamualaikum. Puak-puak Wahabi ni tolak tawasul. Kita kata kita tak tolak tawasul, kita menerima tawasul. Kita ikut tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi tawasul kita bukanlah tawasul seperti mana yang difahami oleh mereka. Tawasul kita lah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tawasul yang kedua dengan ikut sunnah Nabi SAW. Sebab kita tidak ada jalan nak menuju kepada Allah Ta'ala melainkan melalui jalan Nabi. Itu yang kita kena faham. Puak-puak ni tak faham. Dia ingat tawasul tu mesti kita sebut dengan kehebatan Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah. Ya Allah, aku mohon padamu. Tidak. Kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, itulah tawasul yang paling besar sekali. Itu tawasul yang paling besar. Lalu beliau menjelaskan dasar-dasar yang disebutkan di atas. Asas pertama mengandung penetapan sifat-sifat tauhid dan qadar. Dia menyebutkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada kekasihnya dan musuhnya, yakni kisah-kisah yang dikisahkan pada hamba-Nya, juga perumpamaan-perumpamaan yang dibuat untuk mereka. Asas kedua mengandungi perincian syariat, perincian larangan, hal-hal yang dibolehkan, juga hal tentang yang dicintai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas yang ketiga mengandungi iman pada hari akhir, syurga, neraka, pahala dan siksa. Sebab itulah kata Ibn Qayyim, ilmu ni ada 3 jenis ilmu. Ilmu kepada Allah dan sifat-sifatnya. Berangkat asas pertama mengandungi sifat-sifat tauhid dan qadar. Dia menyebutkan ketentuan Allah pada kekasihnya dan musuh-musuhnya. Maksudnya, pertama, apa yang Allah Ta'ala tu ilmu berkenaan dengan Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ini tauhid lah, akidah lah ni. Bahagian yang kedua, dia kata apa? Perincian tentang perihal larangan, perintah larangan. Yang bahagian yang ketiga ialah berkenaan dengan hari akhirat, apa yang kita akan lalui di akhirat. Lepas tu kita kata 3 ilmu ni ilmu paling besar kita mengaji. Kalau kata apa nak mengaji ustaz, nak mula belajar apa ni? Saya nak mengaji agama, apa nak mengaji? Mengaji 3 ni dulu. Pertama mengaji pasal Allah.
sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala. Macam mana tauhidkan Allah Ta'ala? Ini satu. Dan juga perbuatan-perbuatan Allah seperti qada dan qadar, ini perbuatan Allah Ta'ala lah. Yang kedua, mengaji pasal fiqh. Yang ketiga, mengaji pasal apa yang kita akan hadapi di akhirat kelak. Ini yang ketiga, berkenaan dengan hari akhirat. Bahkan kita biasa dengar ayat Allah Ta'ala, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu. Siapa beriman dengan Allah Ta'ala, maka hormatilah tetamu, muliakan tetamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersahabat dengan orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Kembalilah kamu kepada Quran dan Sunnah sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nampak tak? Sebab kita kata tiga ilmu ni tiga paling besar. Ilmu siapakah yang kita akan sembah, apa perincian agama ini, dan yang ketiga ke mana kita akan pergi. Sebab bila kita faham ke mana kita akan pergi, itu yang menyebabkan kita ni hidup dalam dunia ni dia ada tujuan. Dia ada tujuan dan dia ada, kita kata, objektif untuk dia hadapi. Dan dia bila dia hadapi apa saja rintangan, dia tahu ada benda yang lebih besar yang dia akan hadapi. Orang tak tahu pasal hari akhirat. Kadang-kadang orang langgar dia sikit pun dia punya membesar-besarkan isu tu sampai benda kecil je. Sebab dia tak tahu yang ada yang lagi besar di sisi Allah Ta'ala akhirat kelak. Orang ambil RM5 pun dia punya berkira dia sampai boleh bergaduh kan. Dia kata tak tahu akhirat kelak ada benda yang lebih besar. Kita tengok orang-orang para ulama, para fuqaha apa semua, dihilang 2-3 ribu, 3-4 ribu, senang biasa. Tak menjadikan dia miskin. Barakallahu fikum. Jadi kat sini dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Apa maksudnya? Allah Ta'ala menguasai orang-orang kafir. Sebab tu bila kita faham masalah ni, walaupun macam mana baru-baru ni ada orang hantar dalam WhatsApp tu, satu grup ni, maka dia sebutkan sekarang ni orang Yahudi bergembira kerana orang Islam sekarang duduk bergaduh antara satu sama lain, membunuh-bunuhan. Kita akan binasa. Sekali ada satu ustaz tu dia bawa ayat, dia kata jangan sesedih. Ada satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Isra' atau An-Nisa, ma kana Allah liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan orang beriman dalam keadaan ditekan oleh musuhnya sebegitu saja, sehinggalah Allah Ta'ala akan membezakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Al-khabitha minat tayyib, maksudnya apa yang berlaku kat alam ni sekarang ni adalah supaya Allah Ta'ala nak tapis siapa sebenarnya orang baik, siapa sebenarnya orang jahat. Sebelum berlaku perang di Syria, orang tak nampak Syiah. Orang nampak Syiah ni baik. Berlaku perang kat Syria, baru orang beria pasal Syiah. Sebelum berlakunya peperangan di Libya, di Tunisia, apa semua nak ingat semua sama dia orang Islam ni. Tak, rupanya ada liberal, ada yang nak sunnah, ada yang gerakan-gerakan yang menyimpang daripada Quran dan sunnah, ada yang tak ikut pada akidatus salaf. Kat sinilah Allah Ta'ala kata hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Allah Ta'ala menapis yang baik dan buruk. Kalau kita tak faham berkenaan dengan ni, yang Allah Ta'ala sebenarnya meliputi orang kafir. Wa makaru wa makarallah, banyak kali kita baca ayat ni kan, mereka berupaya untuk membuat makar penipuan ke atas orang Islam. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala itu sebaik-baik pembuat makar, pembuat perancangan. Kat sini kata tu Allah tu muhitun bil kafir. Allah Ta'ala menguasai orang kafir. Jangan risau. Kadang-kadang kita ni sampai tahap tu, bila pertama sekali pakar-pakar teori konspirasi ni kan, orang tu rasa macam dunia ni telah dikuasai semua benda. Air, agaknya air yang kita minum ni, ada ni komputer ni, handphone apa semua. Ya, kalau kita tengok pada benda itu saja, memang kita rasa habislah orang Islam. Siapa orang kata kalau kita hantar WhatsApp gambar-gambar semua, orang kafir semua dah dapat kita punya gambar. Kita apa yang kita ambil gambar sekarang ni dalam handphone tu, orang kafir boleh, musuh-musuh Islam boleh ambil gambar tu balik. Lepas tu kata hati-hati bila ambil gambar buat. Sebagian kata macam tu. Seperti kata para sahabat kita yang berjuangnya Allah SWT, dia kata tak ada siapa yang tahu misi itu. Tiba-tiba dapat tahu je orang musuh-musuh Islam ni.
di kalangan ahli bidah dan orang kufar. Tapi kalau kita fikir benda tu je, tak fikir yang Allah Ta'ala itu muhitun bil kafir, Allah Ta'ala mengasihi orang kafir, Allah Ta'ala akan menghina ke orang kafir, Allah Ta'ala akan membantu orang Islam yang beriman, maka kita akan patah semangat. Itu tak boleh, itu tak boleh ngajar lebih sikit dengan tangkap. Jadi sebab itulah kita kata, bila kita faham Allah menguasai, wallahu muhitun bil kafirin, yes, sebenarnya ini sebahagian dari perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tak akan rasa takut. Wala yakhafuna laumata laim, dia tidak akan takut apa-apa saja yang akan dihadapi sekarang. Masa setengah orang bil imannya lemah, seperti iman orang munafik. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Baca ayat Quran. Dan antara manusia itu yang menyembah Allah ala harfin. Dengar tak ayat ni? Ayat ni sangat bagus. Ini ayat munafik, berkenaan dengan sepanjang orang munafik ni, dia hanya menyembah Allah, dia hanya ikut Allah Ta'ala bila masa benda tersebut memberi keuntungan pada keduniaannya. Apa ayat dia? Mana ayat Al-Quran ni? Komputer saya ni dia agak tidak laju. Kalau kita boleh cari, maminan nasi man ya'budullaha ala harfin, wa in asabahu khairun ithma'annu biha, wa in asabahu syarrun inqalabal wajh qasir ad-dunya wal akhirah. Allah Ta'ala sebut ala harfin. Banyak sangat ala harfin. Surah Al-Hajj ayat 11. Untuk ada tafsir, buka tafsir. Ini jangan bukan orang munafik. Orang Islam, dia berjuang, dapat baik, dapat buruk, apa semua dia sama aja. Dia sama aja. Dapat baik ke dapat buruk ke, tak dapat ganjaran ke tak dapat ganjaran ke, datang ceramah tak bagi orang, tak bagi dia satu sampul pun tak bagi. Dia relax kan, tak ada penting, aku yang penting dakwah. Dia bukan tak bagi sampul, lain kali dia buat aku tak datang tempat tu lah, sampul satu tak bagi. Tak boleh. Atau aku penceramah hebat, takkan aku datang, tak ada benda pun, tak disambut. Ini sebab apa? Ini perangai nifak sebenarnya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hajj ni, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ni sembah Allah bila ada ala harfin, bila benda tersebut beri keuntungan dekat dia. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau mereka dapat benda yang baik, khairun itma'anna bih, mereka gembiralah. Kata pergi berjihad, dapat hasil peperangan, dapat ghanimah, dapat al-fai', dapat lain-lain, happy lah dia. Bila berjuang dapat geng, dapat sunnah kan, sunnah dapat jumpa kawan-kawan, dapat keuntungan dunia, boleh jual buku ke bisnes contohnya. Kan? Aku masuk sunnah ni, boleh aku ni amal sunnah ni, aku jual buku boleh untung. Atau pergi umrah, kita buat umrah sunnah, biar buat sunnah boleh pergi umrah aku. Kalau niat dia itu, yang bila nasi Allah harfa in asabahu khair itma'an nabi, kalau dapat benda yang baik itma'an nabi, wa in asabathu fitnah, kalau terkena ujian daripada Allah Ta'ala, inqalaba ala wajhi, maka dia pun berpaling. Orang tak boleh sokong nak puak-puak ni, tak boleh pakai apa semua. Jangan bangai macam tu. Inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah, orang ini rugi dunia dan akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ingat, ini kita sebab tu kita kena faham ayat ni, wallahu muhitun bil kafirin. Bila kita faham ayat tu betul-betul, kita akan hadapi apa saja perjuangan, apa yang kita hadapi sekarang dengan jiwa yang lebih teguh. Ini yang bagi kita kekuatan. Bila kita dengar macam-macam orang kafir hancur orang Islam, orang kafir bunuh, dunia mana Islam mana yang orang kafir tak serang orang Islam. Mungkin belah-belah sini je, belah-belah Brunei, Malaysia itu pun kita tak sedar, kita telah diserang daripada dalam. Ghazul fikri, perangan dari segi pemikiran. Tapi kita kena faham bahawa yes, betul, kita telah diserang, tapi kita ingat wallahu muhitun bil kafirin. Tadi ayat tadi yang sebut maka Allah liyadharal mu'minin, liyadharal
Surah Ali Imran ayat 179. Allah Ta'ala kata, maka Allah liyadharul mu'min. Allah Ta'ala tidak akan mempersiakan orang beriman. Jangan ingat. Ya, kita tengok orang Islam dengan orang Islam sekarang teruk, kena orang ahli sunnah kena teruk. Tapi kena ingat, maka Allah liyadharul mu'min. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan orang beriman ni. Ala ma antum alaih, di atas apa yang kamu berada sekarang ni. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah Ta'ala tidak akan, sehingga Allah Ta'ala bezakan, supaya Allah Ta'ala buat benda ni, supaya Allah Ta'ala bezakan mana yang khabith, mana yang teruk, mana yang baik sebenarnya. Khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kamu. Allah kata, walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Allah Ta'ala memilih antara kalangan rasul-rasulnya siapa yang dikehendaki. Fa aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kamu beriman, wa tattaqu, dan bertakwa, falakum ajrun azim, bagi mereka ganjaran yang besar. Maksudnya tak apa, teruskan juga, pegang pada Quran dan Sunnah. Walaupun ditekan, walaupun orang semua halau, walaupun orang kampung kita halau kita, walaupun orang kampung kita tak suka kita, walaupun putus tunang. Ada orang putus tunang sebab tahu dia Wahabi. Ya betul, ni bukan cerita kelakar ni, bukan cerita buat kelakar. Ni ada. Ada yang senang. Ucut jawatan dibuang daripada AJK Masjid. Biasa. Ini benda biasa. Tak dipanggil berceramah lagi. Itu biasa. Kita mula buat diam, kita tak mengaku. Ustaz ni, Ustaz, ada orang telefon, Ustaz saya nak jemput Ustaz ceramah tempat saya ni, kata. Okey, aku nak mengajar apa? Tafsir. Apa tafsir, kata. Tapi Ustaz tu saya pastikan lah, Ustaz ni ada terlibat dengan Syiah ke Wahabi ke. Dia nak pastikan kita lah, dia nak ngaji yang kita. Dia kata Wahabi tu apa, Syiah tu apa? Cuba abang cerita sikit Syiah Wahabi. Yelah, zaman sekarang ni bukan apa, saya bukan apa Ustaz, kata. Kita ni zaman ni dah macam-macam apa Wahabi apa semua. Jadi kita risaulah, yang kita nak ajar ni ya isi saya sendiri apa semua. Tak apa, kita buka kitab tu nanti kita kenal Wahabi tu apa. Dia lah nak check kita. Kita buka tafsir tu, kata tafsiran Ustaz ni macam tafsiran Wahabi je. Ni tafsir Ibn Katsir ni, tafsir Wahabi benda. Ni kat dalam ni. Akhirnya dia tak nak panggil lagi dah. Masya Allah, barakallahu fikum. Tak ada masalah. Rezeki bertang Allah, wallahu muhitum bil kafirin. Kita nak si'abudullah ala harf, kita tak ubah-ubah. Kita tak ubah iman kita kerana semata-mata tak dapat keuntungan dunia. Walaupun, tapi bersama jangan pula kita minta benda tersebut. Wala tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berharap-harap untuk berjumpa dengan musuh. Allah Ta'ala kata tamannau. Hadis Nabi SAW tadi ayat dia, wala tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu harap-harap nak jumpa dengan musuh. Jangan pula mainlah, main sini. Kita fight, tu kan. Jangan pula macam tu. Kita nak minta Allah SWT min ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Hadis Nabi kan, kita nak jumpa Allah Ta'ala tu, kita dapat jumpa Allah Ta'ala akhirat kelak, dapat lihat wajah Allah Ta'ala tanpa kena mudarat yang memudaratkan kita sangat, wala fitnatin mudillah, dan tanpa terkena fitnah yang menyesatkan. Kita minta Allah Ta'ala. Baguslah kalau semua sunnah dalam keadaan aman, tak ada halangan, tu lagi bagus. Tapi biasanya tak ada macam tu lah. Biasanya tak sebegitulah. Lepas tu kita kata sambung. Jadi ilmu ni 3 benda kena ngaji. Jadi rahimakumullah, seperti kata Ibn Qayyim juga dalam syair dia, Nuniyah tu kan, iaitu ilmu bi awsafil ilahi. Dia sebut dalam syair dia, iaitu ilmu berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berkenaan dengan apa yang Allah Taala halal dan haramkan. Dan ilmu bil yaumil ma'adi tsani, yang ketiga ialah hari, berkenaan ilmu berkenaan dengan hari yang kedua yang kita akan jumpa akhirat kelak. Jadi 3 benda nak ngaji. Kalau tuan-tuan nak tanya apa nak ngaji, bilang ngaji 3 benda ni. Ngaji 3 benda ni pun tak habis ya. Berkenaan dengan Allah Ta'ala, tauhid pun banyak kitab dah kita kena baca. Yang kedua, halal dan haram. Kita baru tahu halal dan haram berkenaan dengan wudu. Kalau yang mengaji kuat sikit, mungkin wudu, solat, puasa, apa lagi? Kalau yang pergi umrah, pergi haji umrah. Yang tak nak pergi, memang tak tahu langsung lah. Umrah, haid nifas, muamalah, fil. Muamalah yang fil lah.
Tak tahu apa itu riba, tak tahu apa itu ini mudharabah, tak tahu murabahah, tak tahu. Tahu tak mudharabah? Kita masuk bank semua tahu mudharabah. Saya buat mudharabah I, apa I lah, E lah semua. Tahu tak mudharabah tu benda? Tak tahu, tak tahu. Berkenaan dengan al-ujrah, menggajikan orang, sewa beli. Tahu hukum sewa beli macam mana? Rukun jual beli tahu? Setiap hari kita jual, kita beli roti canai, kita beli ini apa semua. Makan tanduri, makan ayam, Maggi goreng, tertarik. Setiap hari kita membeli. Tapi tahu tak hukum membeli ni? Itu tak tahu. Kita tahu rahimakumullah, banyak lagi. Kemudian masuk lagi bab lain pula, bab hadanah, dah kahwin. Bab hadanah bab kenaan dengan penjagaan anak, berkenaan penyusuan, nikah, kahwin, cerai, apa semua. Yalah betul, itu ilmu fardu kifai, tak semua wajib tahu. Tapi bagi orang yang nakkan berjumpa Allah SWT, at least dia tahu. Macam kita bincang dulu kan, bab kenaan dengan Imam Nawawi rahimahullah, sebut dalam muqaddimah, dia kata memanglah benda sebut ialah ilmu fardu kifayah. Tapi bila kita dah masuk dalam tu, dia dah jadi fardu ain. Awak nak menjaga. Macam saya belajar ilmu berkenaan menjaga fardu kifayah, sebab saya bukan menjaga. Bila saya start nak berniaga, nak jual buku contohnya, nak jual kelapa, nak jual apa semua, nak jual minyak apa semua, dah start, dah kena tahu berkenaan dengan, wajib tahu berkenaan dengan jual beli. Barakallahu fikum. Itu juga jual online, jual tudung online, jual jubah online. Tahu apa hukum jual beli online, pakai PayPal, apa hukum dia, pakai kad kredit. Ngaji apa ni? Itu kesimpulan. Bukanlah saya pandai, saya pun banyak benda saya tak tahu juga. Maksudnya kita kena ngaji lah. Itu kena, yang saya bercakap ni bukan tahu semua juga. Tapi kita kata maksudnya kita kena usaha untuk mengaji. Itu mengaji ni benda yang tak habis, benda yang takkan habis. Kemudian menciptakan dan memerintah berdasarkan 3 dasar ini. Maksudnya Allah Ta'ala mencipta dan memerintah berdasarkan 3 dasar ni lah. Kebahagiaan dan keberuntungan tergantung kepada 3 dasar ni. Maksudnya 3 dasar ni kalau kita faham, kita beruntung. Tadi dasar pertama kenal Allah. Tak kenal Allah, maka tak ada kebahagiaan. Tak tahu hukum halal, hukum yang kedua, tak tahu halal hukum halal haram, maka tak ada kebahagiaan bagi dia. Dia terlibat dengan perkara yang haram. Yang ketiga, dia tak tahu pasal hari akhirat, nak bahagia macam mana. Semua benda dunia, akhirnya jadilah satu golongan yang terlampau dunia, sehingga apa yang berlaku kat dunia semata-mata. Bila matinya anak dia, seorang umpama dah hilang dunia dia, bila hilang harta dia, perniagaan tu yang bunuh diri tu, habis dah dunia dia. Benda yang tak nampak. Orang nampak macam Islam ni ekstrim, pakai tudung, pakai janggut, seluar senting, itu je nampak. Dia tak nampak di jiwa di sebaliknya tu. Lepas tu kita tengok, bila kita pergi bila dengan orang Afghanistan, orang Pakistan, duduk kena susah, Bangladesh, tapi tak ada pula nampak orang cari bunuh diri. Tak ada pula kata kes bunuh diri di Afghanistan tertinggi. Mana ada, tak dengar. Bahkan kes bunuh diri paling tinggi bukan Afghanistan. Buka Google, tanya Syekh Google, tanya Syekh Wiki. Bunuh diri paling banyak negara mana? Jepun lagi, Sweden, negeri-negeri macam ni. Yang paling aman sekali bila dia buat rating negara tu, negeri paling berbahaya, Kabul. Betul tak? Bandar paling bahaya dalam dunia, Kabul. Apa lagi? Soal Eritrea, ni tempat yang paling berbahaya dalam dunia ni. Tapi tempat paling bahaya dalam dunia ni lah, tak ada kes pun orang bunuh diri. Tempat yang paling aman, kamu kata polis paling hebat apa, itu kes banyak orang depression dan bunuh diri. Kenapa tak jumpa orang depression dekat Afghanistan? Sebab mereka ada iman kepada Allah SWT, akan ada iman kepada Allah Ta'ala. Itu kita kata penyebabnya, pembezaan kepada bahagia dan celaka, syaqi dan sa'id. Syaqi dan sa'id, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab kita apa? Tak ada jalan mengetahuinya melalui lewat para rasul. Tidak ada fa inna Allah ja'ala rasul wa sa'id. Fa inna kata wala sabil ila ma'rifatiha illa min jihati rusul, mereka Nabi jalan rasul. Fa innal aqla la yahtadi, sesungguhnya akal itu tidak
memberi petunjuk ila tafasiliha. Yang sebut oleh kuliah lepas kan, pendetailan. Mesti sebut dulu detail. Kalau kita kata hormat mak ayah, semua agama kata kena hormat mak ayah. Itu yang sebahagian kita ni dia kata semua agama nakkan kebaikan, hormat mak ayah. Tapi detail hormat mak ayah macam mana? Semua agama nakkan keadilan, detailkan isu adil tadi. Apa itu adil? Maka kita akan dapati perbezaan yang besar. Bila kita kata isu, kita kata riba contohnya, ataupun kita kata kezaliman dari segi kewangan, maksud dia apa? Kita akan dapati bila tafasil pada detailnya tak sama. Detail ni datang dari mana ni? Akal. Betapa banyak detail yang kita buat berubah, sentiasa berubah dari tahun ke tahun. Betul tak? Sebab apa? Kita tengok zakat tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, 2.5%. Dan tak pernah pun kalau tak jalankan situ zakat tu tak berubah. Tax sentiasa berubah, cukai berubah, tarikh elektrik berubah, tarikh air berubah. Ini kita nak katakan apa? Manusia ni sentiasa dari segi detail dia sentiasa berubah-ubah ikut keadaannya. Dan kita akan lihat sentiasa tak sempurna. Betul kata Imam Syafi'i, kata kalau kamu tengok kitab aku memang tak sempurna, sentiasa ada kesilapan. Lepas tu kita kata dari perinciannya nak mengetahui secara hakikatnya, maka akal takkan sampai. Kalaupun bisa, kalaupun boleh, itu hanya secara global. Wa in kana qad yudriku wajha ad-darurah ilaha min haythul jumlah kal marid alladhi yudriku wal haja ila tib min yudawihi. Seperti seorang sakit, dia tahu bahawa ia perlu doktor dan orang mengubati, tapi ia tidak tahu hakikat penyakit dan cara mengubatinya. Macam kita lah, kita jumpa doktor, doktor bagi ubat ni, tapi kita tahu tak hakikat sebenarnya demam? Tahu tak cerita demam tu apa dia? Apa wayar-wayar kata Ustaz ni, tahu lah. Kita tahu apa dengan saraf-saraf, apa semua benda yang terlibat dalam demam, tahu tak? Doktor je yang tahu. Sebab doktor dia mengaji bab tu. Kita ni dalam masalah dunia ni, adakah kita tahu semua detail masalah dunia ni? Tak tahu. Orang yang pandang satu ilmu, dia pakai ekonomi je. Jadi dia akan pandang dari segi ekonomi. Dia tak tahu yang bahawa ekonomi itu ada juga kesan yang daripada isu-isu yang lain. Dia bagi sosiologinya dari segi budaya, dari segi apa dia. Jadi perlukan ilmu kenaan dengan tu. Tak siapa boleh tahu semua. Lepas tu para ulama yang keluarkan fatwa, dia kena panggil pakar, panggil doktor, dia kena panggil pakar. Ada kamu ni keluar fatwa macam tu, macam dia tahu semua benda, tak boleh. Itu menunjukkan bahawa manusia itu lemah nak tahu detail, tak boleh. Jadi detail datang daripada Nabi SAW. Sebelah pula, tak syarah banyak sangat ni, insya-Allah banyak tak habis kitab ni. Perbandingan tentang perlunya manusia kepada ilmu Rasul. Muqarrah baina hajatil abdan ila ilmu tib wal awrah wal abdan li ulumir Rasul. Dalam kitabnya yang berjudul Miftah Darus Sa'adah, buku yang bagus ni berkenaan dengan akidah dan juga berkenaan dengan fiqah, berkenaan dengan hajat kita pada Nabi SAW, dan juga berkenaan dengan kebahagiaan. Betul tajuk buku ni Miftah Darus Sa'adah, membuka kunci kepada negeri kebahagiaan. Ibnu Qayyim membuat perbandingan. Beliau menjelaskan keperluan manusia kepada syariat lebih besar daripada keperluan mereka kepada ilmu kedoktoran. Walaupun mereka sangat banyak betul membutuhkannya, walaupun mereka sangat memerlukannya untuk kesihatan badan mereka, keperluan mereka kepada syariat lebih besar lagi. Okey, beliau berkata keperluan manusia kepada syariat sangat mendesak, melebihi keperluan mereka kepada segala sesuatu, termasuk keperluan mereka kepada ilmu kedoktoran. Tidakkah anda lihat kebanyakan pelosok dunia hidup tanpa doktor? Betul tak? Zaman Ibn Qayyim agaknya lagi kurang doktor kan, betul tak? Zaman kita pun ada kat sebahagian negara yang bukan ada banyak doktor. Di sebahagian negara Afrika, di sebahagian negara-negara yang tu hatta di setengah-setengah kampung bukan ada semua kampung ada doktor, betul tak? Alhamdulillah kita duduk dalam negara yang aman, yang maju macam ni, banyak doktor dia. Ada klinik desa panggil kan. Tapi tak semua orang badui doktor hanya ada di kota-kota besar. Orang badui
pedalaman dan masyarakat awam tak berhajat kepada doktor, tidak butuh doktor. Tapi badan mereka lebih sihat dan lebih kuat daripada orang yang terikat dengan doktor. Untuk orang asli, badan sihat lah. Cuba lomba lari kita dengan orang asli. Sebab tu masa ingat belajar masa dekat Negeri Sembilan tu, kalau orang asli main bola memang kalah. Dia punya pecut lari dia, badan dia lebih kuat daripada badan kita. Yang tetap lagi makan ubat, makan suplemen lah, vitamin C, benda semua ni, tak kuat pun tetap lagi doktor. Kemungkinan umur mereka hampir sama. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan terbiasa mengkonsumsi apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang membahayakan. Secara fitrahnya manusia ni akan ambil yang baik dan tolak yang tak baik. Dia menjadikan pada setiap kaum adat dan kebiasaan dalam mengusir penyakit yang menyerang mereka. Betul tak? Maksudnya tahu apa dia ni, ubat apa, daun apa, ni apa semua. Bahkan banyak dasar ilmu kedoktoran yang diambil dari kebiasaan dan pengalaman manusia. Adapun syariat, intinya adalah pengenalan terhadap hal-hal berterkait dengan redha dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang syariat ni cerita dia berkenaan dengan apa yang Allah Taala suka, apa Allah Taala benci, dalam perilaku manusia yang dilakukan secara sedar. Dasarnya semata-mata adalah wahyu. Ini lebih penting daripada nafas, daripada jiwa. Apatah lagi keperluan manusia pada makanan dan minuman. Sebab akibat paling buruk dari tidak adanya jiwa, nafas, makanan dan minuman adalah matinya badan dan perginya roh. Maksudnya kalau tak ada makanan, tak ada minuman, mati tak? Mati, teruk tak? Teruklah. Tapi sedangkan akibat tidak ada syariat adalah rosaknya roh dan hati sekaligus. Ini kata para imam-imam kita. Dia kata macam kata Imam Ahmad, hajat kita kepada sunnah itu lebih pada hajat kita dengan makanan. Kalau makanan tak ada, mati begitu je, badan mati. Tapi kalau tidak ada roh, tidak ada agama, maka kita akan mati jiwa, dunia dan akhirat. Kalau orang tak ada makanan dunia, dia akan mati dunia, akhirat dia boleh selamat lagi. Ada orang tidak ada makanan akhirat, dia akan mati dunia dengan kematian jiwa, dan dia akan mati akhirat. Maksudnya dia tidak akan dapat kehidupan yang elok di akhirat. Dan binasa selamanya sebuah perbezaan yang sangat jauh. Maksudnya kata, kerana itu tidak ada yang paling diperlukan manusia daripada mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, melaksanakannya. Pertama, mengenal. Yang kedua, melaksanakannya. Yang ketiga, mengajak kepadanya. Yang keempat, bersabar atasnya. Ini surah apa? Surah Al-Asr kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr, kerugian illa alladzina amanu, beriman, wa 'amilus salihat. Bila beriman mesti dia berilmu, beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan mengajak kepada kebenaran tadi, wa tawasau bis sabr, dan bersabar di atas perkara tersebut. Cantik. Ini kata Ibn Qayyim. Betul Ibn Qayyim kata, kalau disambung lagi dengan kitab ni, dia kata inilah, dia kata 4 kunci kebahagiaan manusia: mengaji, amal, sampaikan, sabar. Dia bagi maratibul jihad, ijtihad, maratibul ijtihad, 4 martabat ijtihad usaha seorang manusia. Jadi kat manusia ni 4 benda je lah kena buat. Bila tahu 4 benda ni, ada masa tak? Tak ada masa sebenarnya. Kita tanya pada guru kita, ada masa tak? Mana ada hari rehat? Tak ada. Tak ada hari off. Hari off tu hari dia mengaji, hari off tu lah hari dia beramal, hari off tu hari yang dia mengajak kepada orang kepada kebenaran, hari off tu lah dia berdakwah, mengajak apa semua. Mana ada. Sebutkan para ustaz kita yang 1 minggu dia ada 1 hari yang dia tak buat apa langsung, dia rehat daripada pagi sampai petang. Tak ada, hampir tak ada. Lihat para guru-guru kita, rehatnya adalah 1-2 jam satu hari. Waktu malam dia tidur, itu waktu rehat dia. Daripada siang subuh tu sampailah ke malam, dengan mengkajinya, baca kitabnya, menulisnya, mengajarnya, pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah orang ini, pergi ziarah para ulama, pergi jumpa anak murid. Ada masa tak? Tak ada masa. Jadi kalau kita kata hujung minggu, boring lah nak buat apa Ahad ni, maksudnya kita tak faham maratibul ijtihad tu. Tapi ustaz takkanlah nak ngaji kitab je. Yelah, ada masa kita pergilah bercuti, pergi main futsal, main bowling lah, kan?
main bowling. Boleh tak segala, tapi bukanlah tiap-tiap minggu mesti hari Ahad tu pagi sampai petang main bowling ni. Main bowling 1 jam, 2 jam cukup lah. Sekali pergi snorkeling lah. Boleh, tapi bukanlah 24 jam snorkeling, habiskan duit kat situ. Tak masalah. Ini kalau martabil ijtihad, ini 4 benda yang membawa kepada kebahagiaan. Habis tu ustaz ni tak boring ke, tak penat ke? Bagi dia itu kebahagiaan dia, seronok. Para pejuang-pejuang ni kita kata ini keseronokan dia. Ini keseronokan dia, tak boleh nak nafikan. Itu yang dia buat seronok. Baca kitab seronok. Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata, apa perasaan kamu wahai Imam Syafi'i bila mengaji satu ilmu yang baru? Apa kata Imam Syafi'i? Bila masuk dia rasa macam saraf-saraf ni macam kita makan makanan sedap lah kan. Makan kat hotel ke special betul. Steak yang mahal RM60 satu tu, bila potong tu, bila masuk dalam mulut je dia macam kan. Kan? Pernah perasaan tak? Tak pernah? Ada kan? Sedap betul macam bestnya. Tu rasa air dia pula. Mantapnya air ni. Dia punya perasaan tu happy je sampai petang. Imam Syafi'i kata bila dapat satu ilmu baru, itu dia punya semangat dia. Sebab tu Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dia mengaji sama makan kurma kan. Baca, bestnya bergaji lagi. Mengaji baca kurma, makan kurma. Tu yang kena kencing manis Imam Muslim. Mesti kena kencing manis. Barakallahu fikum. Dia seronok dah tu. Makan, baca hadis. Kita baca qala haddatsana daripada bohori. Berpanjang dah sanad dah kita tu. Baca kita hadis kan. Baca kitab Qasasul Anbiya tu, Ibnu Katsir tu. Cerita pasal Nabi Adam jadi tanah dia pun dah 10 muka surat. Apalah sanad tak habis ni. Qala haddatsana daripada fulan tak kenal pula tu. Sebab tak kenal. Waktu kita seboring. Kalau kita kenal setiap perawi tu, dia ni Masya Allah, dia ni orang paling alim dekat Mesir, dia hafal sekian dan sekian. Dia ni lah anak murid sekian dan sekian. Dia ni mengaji macam ni, dia hafal hadis macam ni banyaknya. Dia ni lah orang yang paling sahih hadisnya daripada para sahabat sekian dan sekian. Dia ni lah yang pergi sini, dia lah yang kata macam ni, dia. Sebab tak kenal. Itu kita, kalau kita seronok kita sembangkan kat kedai mamak, kita akan sebut Mat Said. Mesti 2 jam. Sebut satu nama aja, Mat Said tak? Contoh. Tak. Sekarang ni hangat sebut Mat Said. 1 jam lah lepas tu. Tak payah bawa tajuk lain. Saya sebut Mat Said ni. Itu je. Sebut itu je kat kedai mamak lagi. Cuba try lagi Kita try. 1 jam 1.5 boleh cerita pun macam itulah para ulama hadis. Bila dia tengok perawi setiap tu, perasaan dia ni lah perawi ni lah, namanya sekian, lahir sekian, mengaji kat sekian. Sebab dia kenal setiap perawi tu. Lepas tu kata para ulama, orang belajar hadis kata, orang belajar hadis ni barakah dia ialah bila menyebut para ulama tu. Nak pula bila sebut hadis kan dia sebut rahimahullahu ta'ala. Bila kita sebutkan, kita kata berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala tu maksud dia doa. Maka Nabi SAW kata, siapa yang mendoakan untuk saudaranya di belakangnya, maka baginya ada satu malaikat yang akan kata bagi kamu perkara yang sama, dan dia doakan juga perkara yang sama. Falaka bimithli. Kalau dalam sanad tu ada 20, ada 5, ada 10 orang, ada 8 orang kata rahimahullah. Dalam tak sampai matan dia lagi, malaikat dah doakan 10 kali dah. Tak dapat barakah benda ni. Orang tak perasan benda ni. Lepas tu tak rasa berapa banyak sanad dah, panjang dah sanad ni, bosan baca kita hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala misal. Jadi kat sini dah terkeluar lagi dah 4 maratabil ijtihad. 4 maratabil ijtihad. Mengaji, amal, sampaikan dan bersabar di atas perkara tersebut. Nak mengaji kena sabar, nak datang kuliah, nak tinggalkan anak kan? Nak tinggalkan waktu kita leisure time, tinggalkan waktu dinner kita. Yang kedua, bersabar ketika mengamalkannya. Bersabar nak amalkan sunnah, bersabar nak bangun subuh pagi-pagi nak berjemaah. Bersabar nak menyampaikannya, nak sampaikan orang pada saudara kita ni. Saudara kita tak buat sunnah ni, bahkan dia buat bidah. Macam mana aku nak sampaikan ni? Dan keempat, bersabar di atas tiga-tiga yang di atas. Alhamdulillah. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan melawan siapa yang keluar darinya hingga kembali. Bersabar atas ni dan melawan siapa yang keluar darinya. Keluar daripada apa ni? Daripada sunnah tadi lah, sehingga dia
kembali. Dunia takkan pernah baik tanpa hal tersebut, kata Ibn Qayyim. Dunia takkan pernah baik tanpa hal tersebut, iaitu tanpa kita buat 4 benda tadi. Jadi kalau kata kawasan saya ni banyak orang jahat lah ustaz, kawasan saya ni banyak orang yang teruk, banyak mak rempit, buat 4 benda ni, buka kuliah kat situ satu. Ya, ustaz lah yang datang semua orang-orang baik je. Tak, buat dulu. Ustaz Usiri mula-mula kuliah dekat mana? Dia buat kuliah kat mana? Selangor Mansion tu, tempat Selangor Mansion tu. Dekat flat. Barakah dakwah dia. Sekarang banyak yang jangan kita kata tengok tak ada siapa datang mengaji. Tak apa, satu. Dakwah mula dengan satu. Tuan-tuan buat sini halaqah di tempat masing-masing. Tuan-tuan ada bekerja di tempat masing-masing. Tuan-tuan ada office bekerja. Tuan-tuan ada kawan-kawan. Kenapa tak selalu kita jumpa kawan-kawan minum teh tarik lah, minum apa, semua boleh minum, boleh bersembang. Semua benda dalam dunia ni yang kita boleh sembang. Buat kapal terbang tak pernah tahu, sekarang boleh pakar kapal terbang. Ping, tak siapa tahu ping. Sekarang semua tahu ping tu apa. Isyarat ping. Aku tak pernah tahu isyarat ping tu apa. Tiba-tiba sembang dengan Kak Ipah, dia terror buat isyarat ping ni. Kita bank. Tak ada kalau kita salurkan tenaga kita yang banyak bersembang pasal kapal terbang tadi, ping tak ping tadi tu, kepada bincangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya tak bincang, maksudnya banyak sangat tenaga dibincang kat situ. Bincangkan tenaga kenapa lah bercerainya Adam dan cukuplah. Mungkinkah akal tidak perlu kepada wahyu, tidak butuh kepada wahyu? Masa kini manusia menyangka bahawa dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi memerlukan para rasul dan risalah. Kerana itu mereka membuat undang-undang, menghalalkan dan mengharamkan, membahas dan merancang hukum. Alasan mereka dalam hal itu adalah bahawa akal mereka beranggap ini baik dan itu buruk. Nanti tak? Sampai sekarang kan, ini baik, itu buruk. Akal mereka menerima ini dan menolak itu. Mereka punya pendahulu seperti mereka. Mereka ada orang yang dah buat sebelum mereka. Para Brahma adalah sekelompok dari orang-orang Majusi yang menyangka bahawa diutusnya para rasul adalah sia-sia. Menurut mereka itu tidak pantas, tidak layak bagi yang maha bijaksana. Kerana dengan akal tak perlu lagi ada rasul. Bila dengan akal tak perlu lagi para rasul. Ikut logik lah dia kata. Ada yang tolak hadis, lalat tu buta-buta, tolak macam tu je. Tolak begitu saja hadis lalat tu. Dia lalat jatuh atas laut, tenggelam kan tu. Tolak buta-buta je. Tolak buta-buta, jangan minum tangan kiri ni. Sebab kata tak ada kena mengena dengan akal. Iman kita mana ada kena mengena dengan tangan ni, kanan ke kiri. La haula wala quwwata illa billah. Menolak berhijab atas dasar iman bukan kena mengena dengan hijab. Iman adalah hati. Nampak tak? Kalau tidak dibawa oleh Rasul meski tidak sesuai. Kata apa? Jika sesuai dengan akal, baiklah menurutnya, maka ia pun lakukan tersebut. Kalau tidak dibawa oleh Rasul meski tidak sesuai dan buruk, maka ketika itu ia butuh, ia pun dikerjakan. Kalau tidak, maka ditinggalkan. Maka ketika ia perlu, dia buatlah. Maka tak perlu, dia tinggal. Dalam perdebatan dan berbeza pendapat, seorang Muslim tidak boleh tergesa-gesa mengingkari kemampuan akal dalam mengetahui baik dan buruk. Kita pula jangan pula menolak akal 100%. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-Nya dalam kondisi, dalam keadaan bisa membedakan, boleh membezakan antara baik dan buruk. Dia membuat akal mereka mengetahuinya, membezakan antara dua macam hal. Betul tak? Kita belajar memayyiz kan? Belajar memayyiz. Solat itu syaratnya memayyiz. Betul tak? Memayyiz itu maksudnya apa? Maksudnya boleh bezakanlah. Ini baik, ini buruk, ini batal, ini tak batal. Allah SWT menciptakan mereka bisa membedakan antara manfaat dan berbahaya. Betul? Itu betul, tak nafi. Akal ada peranan dalam nak bezakan baik dan buruk. Yang sesuai dengan mereka dengan yang tidak. Dia menjadikan panca indera mereka mengetahui hal tersebut dan membedakan antara dua hal, membezakan dua hal. Betul? Akal kita boleh beza tak baik dan buruk?
Akal boleh beza tak baik yang buruk? Sebab itulah satu dunia kata rasuah tu jahat tu tak. Bila masa dia dengar hadis ar-rashi wal murtashi finnar. Saya tanya dulu orang-orang yang lain duduk luar sana, yang bukan Islam, bila masa dia dengar hadis perasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Tak pernah dengar apa hadis tu. Tapi semua sepakat bahawa rasuah tu tak betul, betul tak? Mana datang ni? Fitrah dia, akal dia. Yang saya sebut dalam kuliah yang lepas kan, innal amanata nazalat ala jazari qulubir rijal. Sifat amanah Allah Ta'ala telah turunkan di lubuk hati setiap manusia. Itu maksudnya sifat amanah tu ialah amanah apa ni? Ialah nak kebaikan, amanah apa semua ni. Aja qulubir rijal. Jadi fitrah manusia, pertama manusia membedakan antara baik dan yang buruk merupakan keistimewaan manusia yang membedakan dirinya dengan haiwan. Fitrah kedua adalah mengetahui yang berguna dan berbahaya. Ini dimiliki oleh semua jenis haiwan. Yang perlu dipersoalkan sini adalah maksudnya binatang tahu tak benda yang manfaat untuk dia, tak manfaat untuk dia? Tahu. Cuba tengok National Geographic, tahu lah. Dia tahu mana yang boleh makan, mana tak boleh makan, mana yang ni. Cuma dia tak boleh beza baik yang buruk. Dia tak boleh bezakan buang air kat mana. Bila manusia boleh buang air di mana saja, maka dia macam binatang lah. Di dinding, di tepi-tepi jalan. Pertama, ada beberapa hal yang menjadikan kemaslahatan bagi manusia, tapi manusia tidak bisa mengetahuinya hanya dengan akalnya saja. Ya, ada benda yang menjadi baik untuk manusia, tapi manusia tak boleh tahu benda tersebut dengan akal semata-mata. Ada tak benda tersebut? Ada banyak benda. Banyak benda yang kita tak tahu benda tersebut baik untuk kita sebenarnya. Apa contohnya? Kita tengok dulu hukumnya berbeza, sekarang hukumnya berbeza. Dulu manusia dia rasa benda tersebut tak boleh pakai, sekarang manusia rasa benda ni boleh pakai. Bila ada benda maslahah yang manusia tak, ada yang dulu dia rasa benda tersebut tak elok, sekarang ni benda tu elok. Disebabkan perubahan zaman tadi. Kata penulis ni, dia nak bawa kita kepada bincang bahawa ada benda kebaikan yang untuk manusia tak tahu. Berapa banyak kita jumpa doktor, kita jumpa daun ni bagus, yang satu masa dulu kita main buang-buang daun-daun tu, daun pegaga, daun apa, daun kaduk baru ni orang jumpa daun kaduk tu boleh sebagai ubat yang bagus. Daun kaduk ada tepi rumah, kampung-kampung kita buat tak tahu je. Tak tahu, maksudnya ada benda maslahat untuk manusia. Saya bagi contoh ni, contoh daun lah kan, yang dulu manusia tak tahu, manusia buang, sebenarnya benda tu baik untuk kita. Okey, itu Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk mengetahuinya, boleh kaji. Ada banyak benda, beribu-ribu, juta-juta benda lagi yang baik untuk manusia yang kita tak tahu. So akal manusia terhad. Sebab manusia ni hanya tahu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasai sendiri dengan pasca indera dia. Satu masa dahulu, bila orang sebut kata kita boleh bercakap dengan orang yang 500 km yang orang kata kita ni tak ahli sihir, dia kena rasuk jin tu je. Sekarang ni kita boleh bercakap dengan depan. Nampak menunjukkan bahawa akal manusia tu sangat terhad pada suasana dan apa yang dia pernah lalui saja. Sebab itulah dia kata apa? Kerana itu tidak termasuk dalam jangkauan akal, dia kata. Tapi manusia tidak bisa mengetahuinya hanya dengan akalnya saja, kerana dia tidak masuk dalam jangkauan akal. Dari mana akal bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya? Contohnya, akal mana yang boleh kenal Allah Ta'ala dengan perkara fikir je? Itulah bila kita fikir pasal Tuhan, maka ada Tuhan rupa, rupa orang Cina. Bila pergi negara Cina, dewa dia semua rupa Cina. Kenapa tak ada dewa rupa orang putih? Kan? Bila pergi negara India, dewa dia semua macam pelakon-pelakon Hindustan je semua.
Kenapa tak ada macam mix ke, macam apa ke? Tak ada. Bila pergi Afrika, dewa dia semua rupa orang Afrika. Bila pergi dekat Red Indian, dewa dia semua rupa Red Indian. Sebab apa? Dalil bahawa bila mereka tak ada wahyu, dia fikir macam mana Tuhan kita, macam mana Tuhan kita, dewa macam mana dewa ni. Jadi dia fikir orang yang paling cun pada zaman dia. Itulah. Betul tak? Ustaz, kalau paling cun kenapa ada yang perut buncit? Mungkin pada zaman tu orang yang paling perut buncit tu orang paling bijak zaman tu. Kan? Jadi dia bagi dia orang yang bijak macam Justice Pau. Mana? Mesti janggut dia panjang macam ni. Jadi bila dewa yang bijak mesti rupa macam tu. Betul tak? Kita cuba tengok dewa-dewa dia semua macam tu, standard dia. Sekiranya ada internet lah Allah Ta'ala jadikan pada zaman tu, saya mungkin tak jadi. Orang paling tak handsome tu. Kalaulah adanya teknologi sekarang, kalau sekarang lah baru manusia nak buat agama, saya mesti dewa tu dah mix rupa macam Asian, Caucasian, campur sikit Italian macam macam Jesus lah. Jesus pada dulu orang Afrika bila dia fikir Jesus tu hitam, black. Jesus is black. Sampai keluar satu slogan Jesus is black pun ada. Ada yang pula kata Jesus is white. Allah Ta'ala alam. Apa benda apa? White ke black kita ikut Nabi SAW. Kat sini kita kata akal tak boleh jangkau. Yang kedua, sifat dia. Maka bila tak kenal sifat dia, macam nak tahu Allah Ta'ala ni pemurah ke penyayang, maka dia terpaksa dia buat takkulan mantik dia sendiri. Tengok Tuhan ni garang juga, sebab kadang-kadang dia bagi hujan lebat. Tapi kadang-kadang dia baik, dia bagi hujan yang sepur-sepur je. Tapi bila dia marah nanti dia bagi tsunami. Jadi nampak tak, dia berdasarkan apa yang dia akal. Jadi macam mana nak tahu Allah Ta'ala dengan akal? Mustahil nak tahu Allah Ta'ala. Jadi dari mana akal mengenal syariat agama yang diajarkan kepada hamba-Nya secara detail? Okey, dah tak tahu pula. Katakan tadi kan dia dah reka. Apa macam mana Tuhan ni macam mana? Okeylah, Tuhan kita rupa macam Asywarah Rai contohnya. Tak tahu. Okey, macam mana aku nak sembah dia? Macam mana aku nak sembah ni? Mana cara nak sembah itu dia pakai akal lagi. Dengan dicampur dengan syaitan punya, dengan hawa nafsu punya. Jadi kita sembah dengan kita buat api. Lepas tu kita buat macam ni ke, lepas tu kita bergolek-golek ke, kita cucuk badan kita ke, kita buat apa, nampak tak? Setiap negara, setiap ada dia punya cara yang sesuai dengan keadaan dia masing-masing. Guru saya dulu kata, kalaulah dia kata agama Hindu itu yang tak makan daging itu adalah agama untuk rahmatan lil alamin, untuk setiap alam, nescaya mati orang-orang di Eskimo apa semua. Dia kata, nak tanam sayur apa kat kutub utara, tanya. Sayur apa nak tanam? Nak makan alga aje. Nak main bakar rumput laut, cicah asam, kuah asam tu. Macam orang kat Sabah tu. Kita pasal makan ikan, kita pasal makan ikan paus, makan ni apa semua. Kalau dia makan, tak boleh makan daging. Sebab tak boleh makan ikan. Agama Buddha sebagian tak boleh makan. Yang berdarah semua tak boleh makan. Kalau kita agama terpakai akal. Alhamdulillah, Islam agama rahmatul alamin. Orang kat Afrika boleh jadi orang Islam, kat kutub utara boleh, kutub selatan boleh. Yang kedua, cara nak sembah pula. Macam mana cara nak sembah? Lepas tu kita tanyalah puak-puak ni. Dia tanya, macam mana kamu sembah Allah Tuhan kamu? Sembah macam ni. Daripada mana kamu dapat tu cara sembahan tu? Dia kata, Sami sudah bagi tahulah. Sami dapat dari mana? Sami dia hebat, dia ada sebiji macam puak bid'ah punya hujah. Mana kau dapat amalan tu duduk bulan-bulan ni? Daripada guru kami lah. Guru kami asal dapat daripada mana? Quran, hadis, dalil daripada mana? Guru kami ni wali. Dapat mimpi. Sama macam Tok Sami mimpi. Tok Sami nak pilih tarikh kahwin kan? Sami Hindu kan? Tak tahu lah kalau pukul 3 pagi dia kahwin tu. Kerana tak tunggu mimpi daripada Sami dia tu. Sama dah macam juga setengah puak tarikat ni, guru-guru dia tu dia berdasarkan mimpi. Tak ada dalil, tak ada panduan daripada wahyu. Seterusnya,
Dari mana dia mengenal cintanya secara detail, redanya, murkanya dan apa yang dia benci? Macam mana tahu benda ni Allah Ta'ala suka, benda ni Allah Ta'ala benci? Akhirnya pakai akal ni. Dulu homoseksual Allah Ta'ala Tuhan benci, sekarang homoseksual Tuhan sayang. Sebab berkasih sayang antara satu sama lain. Dulu Tuhan tak sayang ke? Dulu kita tak tahu sebenarnya Tuhan ni sebenarnya suka akan homoseksual. Apa yang disediakan oleh untuk hamba yang dia cintai, apa yang disediakan disediakan bagi musuhnya, pahala dan siksa, caranya maupun tingkatannya. Dia tahu tingkatan syurga, pangkat dia apa semua. Daripada manusia mengetahui hal gaib yang tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada satu pun dari hambanya kecuali utusannya yang dia redai, Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagi urusan yang dibawa oleh para rasul dari Allah SWT, di mana akal tak punya jalan untuk mengetahuinya. Jadi ada tempat ni dia panggil ta'abudian, Dia yang buat fiqah, ada satu benda tu kita panggil ta'abudi. Contohnya, dia panggil ta'abudi. Tak ada majalil akal, tak ada ruang bagi akal. Contohnya apa? Contohnya solat lah. Contoh solat, rokok, sujud. Kenapa sujud dulu? Kenapa rokok dulu baru i'tidal? Kenapa i'tidal, lepas tu sujud? Kenapa sujud lepas tu duduk antara? Kenapa susunan macam ni? Saya rasa tak sesuai lah. Saya nak ubah cara susunan. Tak budi wahyu. Bila anjing jilat 7 kali, kenapa 7 kali air? 1 kali tanah. Kenapa tanah? Kenapa 7? Kenapa tak 10? Kenapa tak 5? Kenapa tak 4? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Ini ta'abudian yang tidak ada. Ada benda hukum yang kita boleh tahu dari segi akal. Ma'ruf, Allah Ta'ala haramkan arak, Allah Ta'ala haramkan makan bangkai, Allah Ta'ala haramkan makan khinzir. Kita tahu dari segi hukum akal. Tapi ada benda yang tak ada ruang bagi padanya. Kita tak, kenapa Allah Ta'ala jadi macam ni? Sebagian pula dia buat falsafah rahsia tu, yang saya sebut dulu kan, dan kuliah-kuliah lepas, kenapa kita tawaf 7 kali tu? Sebab apa? Bukan medan magnetik. Yang saya dengar lagi hebat pada tu. Bukan. Siapa tawaf 7 kali? Sebab sperma ayah tu sebelum dia masuk dalam ovum tu, dia pusing 7 kali dulu baru dia masuk. Ni saya dengar kat Mekah ni. Dekat Mekah kita pergi umrah, duduk lepak pakcik tu, kamu tahu tak, dia kata, anak muda tahu tak kenapa 7 kali? Saya masa tu tak nak orang nampak macam ustaz, buat macam biasa. Kenapa pakcik, kenapa kan? Dia kata sebab sperma kita tu, mak kita, ayah kita, dia pusing 7 kali tu baru dia masuk. Pakcik, apa kaitan sperma dengan tawaf ni? Itulah rahsianya. Rahsia. Semua benda nak cari rahsia. Kenapa 2 rakaat? Mula ada reka 2 rakaat ni kerana ni mata inilah, ini alamul syuhud, alamul wujud, apa semua alam, semua rahsia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahsia tu yang penting. Kamu buat buta-buta je, kamu tak ikut rahsia je. Kita kena faham rahsia, barulah kita dapat feel beramal. Masya Allah. Banyak lagi lah kisah-kisah pelik ya. Di Mekah boleh buat novel lah, boleh bagi dekat dalam mastika. Yang kedua, yang dapat diketahui, maksud ada satu hukum tadi yang tak boleh kenal lah. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal malaikat, apa semua. Lepas tu setengah golongan dia tolak habis langsung benda tersebut. Betul kan kaedah ulama letakkan, tidak mengetahui tentang suatu perkara bukanlah dalil benda itu tidak ada. Betul tak? Tidak mengetahui tentang sesuatu perkara bukanlah dalil bahawa benda itu tidak ada. Sebab tu kita dengar para ulama bila jawab soalan, kadang-kadang kata, aku tak tahu dalil berkenaan dengan masalah ini. Bukan maksud dia kata tak ada dalil, maksudnya dia tak sampai padanya dalil. Tak semestinya tak tahu dalil, maksudnya benda itu tak ada. Nampak tu cara ulama dia jawab dengan cara tawaduk. Hukum ni, aku rasa aku tak pernah tahu ada dalil yang sahih berkenaan masalah ni. Aku tak tahu. Maksudnya kalau ada, sila bawakan. Itu maksud dia.
Itu bahagian pertama tadi lah. Bahagian dengan akhirat, bahagian dengan malaikat, bahagian dengan ni tak tahu berkenaan dengannya, melainkan melalui jalan para Rasul. Yang kedua, yang dapat diketahui oleh akal, baik dari segi buruknya, hanya secara global. Ia tidak bisa mengetahui ajaran agama secara rinci. Kalau tahu detailnya, itu hanya sebahagian kecilnya sahaja, bukan secara keseluruhan dan sempurna. Akal mengetahui baiknya adil, saya sebutnya kali lah. Tapi apakah perbuatan tertentu adalah adil ataupun zalim, maka ia tak bisa diketahui oleh akal dalam setiap perbuatan dan keyakinan. Saya sebutlah, adil tu apa? Ini semua nak adil. Hindu nak adil. Bila kita kata kita nak buat hukum Islam, bagi kami buat hukum hudud itu adalah adil. Dia orang kata tak boleh. Ini tak adil. Sebab tak ada pengadil. Masya-Allah. Nampak tak? Bila nak hukum Islam, dia kata barbarik, dia kata hukum belakang, ini zalim, apa semua. Mula tunjukkan video-video di mana perempuan itu akhirnya dihukum. Semua mula dia ambil seperti yang dikata oleh Zainal Anwar tu, kakak dalam Islam tu kan. Dia kata bila dalam seminar, dalam Ustaz Fatul Bari apa semua, dia kata kita telah mengetahui bahawa sebelum ni tidak pernah ada yang menjalankan hukum Islam tu dapat dilakukan secara adil, terutama sekali golongan wanita. Dia sebut dalam seminar tu. Maksudnya yang dia tengok tu sejarah mana, sejarah Afghanistan, gaduh tiga benda. Islam dah perintah secara 1000 berapa tahun, 300 tahun dahulu. Tak pernah satu pun hak asasi wanita Arab ke Afghanistan ke Uzbekistan ke melawan benda tersebut, mengatakan tidak adil. Kalau tak adil tu, puak-puak negara itu yang pertama sekali akan keluar, akan lawan. Islam dah perintah Uzbekistan, Islam perintah Bosnia, Islam perintah Hungary, Islam perintah Spain. Tak pernah pun penduduk dalam negara tu buat satu buku. Saya cabar tuan-tuan sekalian, cari buku yang kata kita tak setuju dengan hukum Islam sebab tak adil dari segi penghukuman. Maksudnya seolah-olah macam dah ada ijma' secara diam, ijma' sukuti, ijma' secara diam bahawa hukum Islam tu adil sebab tak ada penentangan. Macam sekarang kalau kita buat hukum tak adil, maka pasti ada puak-puak yang menentang, betul tak? Sekarang Islam dah perintah 2/3 dunia. Kenapa tak ada satu buku pun yang dikarang oleh orang kafir yang duduk dalam negara tu yang kata hukum Islam tak adil? Akhir-akhir ni je baru datang buku tersebut. 100-200 tahun baru ni ada keluar buku. Bahkan buku yang ada sebaliknya yang kutuk pula perbuatan masyarakat yang bukan Islam ketika tu. Pada tahun 1700 mereka semua padi-padi semua berbincang berkenaan dengan adakah wanita ni lebih rendah ataupun sama dengan lelaki. Boleh bincang masalah tu lagi. Islam dah selesai lama dah. Bincang adakah wanita ni sama ke tak sama. Pilihan raya masa tu, pemilihan wanita tak terlibat langsung masa tu. Nanti kita kata pelik. Benda yang dah zahirnya sesat tadi, dia kata okey, Islam dah perintah 1400 tahun. Dan sebelum tak ada apa isu, tak ada satu pun buku, satu tulisan ataupun apa-apa sarjana yang tulis berkenaan dengan tak adil hukum Islam. Bahkan diambil pula hukum Islam tadi di dalam undang-undang mereka, seperti undang-undang Perancis dan lain-lain. Alhamdulillah, tak nampak lagi akan kebenaran Islam tu. Tapi sebab otak-otak mereka ni telah disibuk baca buku Orientalis saja, tak nak baca Quran dan Sunnah. Dia tak dapat cahaya keimanan tu. Dia tak nampak Islam datang daripada seorang Nabi. Seperti masalah ni juga, masalah berkenaan dengan adil tak adil tadi. Ketiga, okey, isu pertama berkenaan sifat Allah dan benda gaib. Akal tak ada ruang langsung. Yang kedua, akal ada ruang, tapi akal ada ruang secara global saja berkenaan dengan adil tadi. Yang ketiga, kadang-kala akal bingung menilai suatu perbuatan. Kadang ia mengandungi keuntungan dan kerugian. Akal tidak tahu apakah kerugiannya lebih banyak atau keuntungannya. Maka akal terhenti di situ. Lalu datang syariat menjelaskannya, menyarankan mana yang lebih banyak keuntungannya dan mencegah yang lebih banyak kerugiannya. Macam arak lah kan, hukum arak kan, makruf. Arak ni ada kebaikan, ada keburukan. Ada kebaikan mana satu lagi? Maka kita tawakuf, kita tak boleh nak buat apa putusan. Maka dengan wahyu Allah Ta'ala lah kita keburukannya lebih besar daripada. Maka kita kata alhamdulillah, kita tinggalkan jauhkan arak. Apa contoh yang lain? Bercampur laki perempuan, padanya ada kebaikan, padanya ada keburukan, tak?
Mula sana yang tulis buku kata bercampur lelaki perempuan ni bagus, membina akal lah, orang lelaki lebih ni boleh bersifat rajin apa semua. Yang lain pula kata asing lagi bagus, lelaki ni bila asing dia lebih fokus. Dia tak buat benda lain pula, tak sibuk nak jaga handsome, nak jaga apa semua, dia fokus pada kerja dia. Maka nampak tak pertimbangan antara kedua. Jadi Allah Ta'ala telah merajihkan bahawa percampuran itu lebih baik tidak bercampur lagi bagus. Ikhtilaf. Nampak tak? Begitu juga satu perbuatan bisa menguntungkan satu orang dan merugi orang lain. Ada perbuatan tak, satu benda yang untung kepada sebahagian golongan, tak untung kepada sebahagian golongan yang lain. Akal tak dapat mengetahuinya. Lalu datang syariat menjelaskan. Contohnya jual beli, hukum jual beli, hukum riba. Contohnya riba, kadang-kadang ada keuntungan kepada si peminjam, rugi kepada orang yang meminjam pula, yang memberi pinjam dapat untung. Maka ketika itu, tapi kalau tak ada riba pula, nanti orang yang pinjam tu, beri pinjam tu pula yang takkan bagi pinjam kosong-kosong macam tu je. Rugilah, tak ada duit banyak-banyak macam tu bagi pinjam, apa keuntungan dia? Maka dia pun pening. Jadi bila pening dalam keadaan macam ni, maka kita lihat sebagai manusia yang ambil akal dia, maka kita kata riba tu lagi bagus. Islam dah ada jalan penyelesaian dia. Riba jangan pakai, kita pakai mudharabah, kita pakai murabahah, kita pakai wakil, kita pakai macam sistem Islam yang lain. Tapi kita tak tahu benda tersebut. Contoh lagi, akal tak mengetahuinya, lalu syariat datang menjelaskannya, menyuruh yang menguntungkan dan melarang yang merugikan. Juga satu perbuatan pada zahirnya merugikan, tapi mengandungi keuntungan yang besar yang tidak diketahui oleh akal. Lalu datang syariat menjelaskan rahsia yang terkandung di dalamnya, maka mana yang lebih banyak di antara keuntungan dan kerugiannya. Ada yang nampak mata kasar rugi, tapi sebenarnya banyak keuntungan. Contohnya perang, jihad fisabilillah, kan? Allah Ta'ala kata apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kemungkinan benda tu, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Mungkin kamu benci satu benda tersebut, sedangkan padanya ada banyak benda yang bagus. Jihad fisabilillah contohnya. Ketika Allah Ta'ala menghalau orang-orang musyrikin keluar daripada tanah haram, kan? Wa in khiftum 'ailatan, kalau kamu takut kemiskinan, pada mata zahir, kalau keluarnya orang kafir ni akan miskin. Tapi sekarang Mekah makin miskin ke? Tak ada orang kafir. Mekah hotel paling besar, hotel paling maju. Saya sebut dalam kuliah lepas malam, jual yoyo pun laku. Dia yoyo Kuala Lumpur tu kering, dia buka setengah jam tu, habis, laku. Jual slipper putih buruk, tak apa-apa tu pun laku, tak? Kau cuba jual kat KL, kat Taman Tun, slipper putih tu, slipper putih yang orang pakai harga murah, tak laku. Apa simpan? Tapi cuba kat buka, laku. Kayu siwak, cuba jual kat tepi jalan ni, kat KL ni, kurangnya maju KL, tak laku. Mekah buka, laku kayu siwak. Apa lagi yang sebut kat Mekah? Karipap apa semua laku. Roti canai yang kat sini kita tak air berlambat-lambat kat Mekah, roti canai nak pergi restoran bawah Zam-Zam Tower tu. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala jadikan padanya, mungkin pada kita mata kita, bila keluarnya orang kafir di Mekah tu rugi. Wa in khiftum al-'aina fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Allah Ta'ala akan bagi kekayaan. Maksudnya bahawa kadang-kadang akal kita nampak benda tu tak bagus, tapi sebenarnya bawa benda yang lebih besar lagi bagus pada kita, yang kita tak perasan. Okey. Dalam hal ini Ibn Taymiyah rahimahullahu taala berkata, para nabi datang membawa hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal dan tidak membawa hal-hal yang diketahui kebatilannya oleh akal. Nampak tak? Ya? Mereka masa Allah Ta'ala, Nabi ini akan menjelaskan apa yang boleh bawa manfaat dan akan menjelaskan apa yang bawa mudarat yang tak diketahui oleh akal. Mereka memberi tahu hal-hal yang tidak diketahui akal, bukan yang tidak masuk akal. Nampak tak? Cantik ayat ni, Mereka memberi tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh akal, bukan yang tak masuk akal. Puak-puak tarekat bawa banyak, bawa benda yang tak masuk
Akal. Gantung gambar selipar Nabi, nanti dapat rezeki. Ini tangkal jenis moden. Ciumlah, janganlah menghalang kamu daripada cium. Cium gambar selipar Nabi. Ada tu keluar handphone. Allah wala quwwata illa billah. Sekarang ni kopiah tu, atas kopiah tu selipar Nabi. Kita tanya apa sebab kau tulis gambar selipar Nabi atas tu? Kenapa tak tulis gambar masjid, Masjid Nabawi ke, Masjid Haram ke? Kaabah ke? Kaabah dengan selipar mana lagi mulia? Saya tanya soalan. Tak tulis gambar Kaabah. Majul Aswad tu, dengan Majul Aswad atas kopiah ni. La haula wala quwwata illa billah. Tak gambar Quran. Itu kita pelik buat-buat ni. Benda tak masuk akal kan, nampak kan? Itu tarekat dia lagi pada zaman Nabi SAW. Tak kisahlah nak kata ustaz ni anti kan. Mana ini kebanyakan tak masuk akal. Seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti kan, yang meninggal tu. Kau sebutkan aku satu tarekat yang betul, dia kata, maka aku akan ikut dia. Syekh Ramadan Al-Buti ni Asy'ariyah, makruf, Asy'ariyah Syafi'iyah, tak suka Wahabi. Tapi dia kata, sebutkan aku satu tarekat yang betul, yang syekh dia betul. Syekh Ramadan kata tak ada. Alhamdulillah, kata-kata tu datang daripada, bukan daripada puak-puak kita sendiri, daripada mereka. Keempat, apa yang dijangkau oleh akal walaupun benar, tidak lain hanyalah sekadar perkiraan. Apa yang kita sangka-sangka, kita penakkulan kita sendiri. Kadang-kadang terbawa oleh pendapat-pendapat yang bertentangan maupun aliran-aliran yang sesat. Kita ni macam mana pun kita kata kita ni objektif, sebenarnya kita tak objektif. Kita terkesan dengan suasana kita, budaya kita, pembesaran kita macam mana dalam agama orang-orang sekeliling kita. Orang kata objektif tak ada objektif. Kita ni terkesan juga, paling kurang pun terkesan dengan syaitan ataupun hawa nafsu dia. Jadi tak ada kata pendapat ini bersih daripada segala pendapat yang tak ada. Terkesan juga daripadanya. Seandainya akal bisa bertahan, maka kerana jauh dari wahyu, ia hanya merupakan perkiraan, hanya sangkaan semata-mata, tidak jelas di dalamnya antara hak dan batil. Apa kesimpulan kita nak buat daripada kuliah kita pada hari ini? Maksudnya ada banyak tempat di mana akal tak boleh sampai. Oleh itu, rahmatullah, mengajilah hadis Nabi SAW, tahu dapat wahyu. Kita lihat banyak kes kat Taman Tun ni, kat tempat lain, bila jumpa ustaz, keluarga saya ada masalah ni, masalah ini. Kadang-kadang kita cuba nak selesaikan dengan apa yang kita sangka benda tu betul. Saya rasa pendapat saya lah, nampak? Pendapat saya, kita rasa ya, boleh pendapat saya, tapi kenapa tak cari apa dalam Quran dan Sunnah punya solution dahulu? Itu masalahnya. Akhirnya dia tidak memberi solusi, dia memberi apa yang lebih buruk. Seperti kata Imam Umar Abdul Aziz, dia kata, orang yang jahil atas agamanya, apa yang dia rosak itu lebih banyak daripada apa yang dia baiki. Orang yang jahil yang cuba untuk, macam kita katalah si loncai apa, dengan labu-labunya kan, dia merosakkan tu lebih daripada apa yang dia baiki. Ini kalau kata bukan patah Melayu saja, kita kata Umar Abdul Aziz, orang yang jahil cuba nak mendakwah, cuba nak betulkan orang lain, maka dia lebih merosakkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya buka untuk soalan kalau ada sekalian. Jadi 4 ruang tadi kata penulis, kesimpulannya ada 4 tempat di mana kita ni tidak akal tu tidak boleh dijadikan sandaran 100%, yang perlukan kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.